Assalamualaikum. Kita jumpa lagi kali ni. Video-video motivasi saya ni dah masuk yang ke-40 lah lebih kurang dekat YouTube tu. Jadi saya dapati yang kebanyakan yang datang yang tengok video saya tu berumur antara 35 hingga 45 tahun. Jadi mungkin ia sesuai lah untuk mereka-mereka yang dalam kurang umur yang demikian. Dan saya rasa untuk yang muda-muda tu yang 20-30 tahun tu tak apalah, enjoy dah dulu. Mungkin satu hari nanti bila tuan-tuan dan perempuan dah jatuh bangun, dah lalu suka duka dalam hidup ni kan, lepas tu barulah berfikir nak patah balik, nak cari jalan yang benar, jalan yang lurus kan. Jadi mungkinlah insyaAllah tuan-tuan dan perempuan dalam pencarian tu tadi bertumbuhlah dengan video motivasi pada YouTube ni, yang mana mungkin video-video ini boleh membantu tuan-tuan dan perempuan lah untuk kembali insyaAllah kan. Kadang-kadang dalam hidup ni kan, kalau kita makan satu burger tu sedap tuan-tuan dan perempuan, tapi kalau kita makan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, masuk yang ke-13 tu tuan-tuan dan perempuan kan, saya rasa nak muntah lah. Memanglah pada mulanya kita buat benda-benda yang yang tak betul tu, yang bersifat keseronokan tu, yang haram dan makruh tu memang sedap tuan-tuan dan puan. Tapi lama-lama bila kita buat dan terus buat kan, satu hari kita rasa bosan lah, satu hari kita akan tension, satu hari kita rasa muntah lah. Saya ada jumpa ramai juga kawan-kawan saya yang mana menjelang umur 40-an tu kan, yang kaki dadah, yang kaki arak, yang kaki perempuan, yang kaki pukul, dan kaki botol, dan kaki macam-macam lah. Yang mana akhirnya diorang kembali juga lah ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Ta'ala. Sebabnya apa? Sebab dia kata dia dah bosan lah, dia dah tak tahan dengan keseronokan dunia tu tadi. Jadi begitulah kan. Hari ini saya akan sambung lagi dalam bab perbezaan antara orang akhirat dan orang dunia ni kan. Itu dalam video yang terakhir tu saya cerita tentang perbezaan dalam bentuk dia punya rohani, jasmani dan akliah kan, mind, body and soul buat kata putih kan. Tapi kali ini saya akan ceritakan dalam pandangan tiga mata. Tajuk dia tiga mata. Tiga mata ni maknanya sebenarnya daripada kita kecil kan, kita kat sekolah dulu kan, sekolah rendah, sekolah menengah, kita sebenarnya diajar dalam dua mata. Kita lahir pun kita nampak dengan dua mata. Iaitu mata pertama kita nampak dengan mata kasar lah. Lepas tu kita lahir, kita keluar daripada perut mak kita, kita nampak semut, nampak api, nampak kereta, nampak rumah, nampak televisyen dan sebagainya. Jadi kita hanya boleh berfikir secara logik, melihat dengan mata kasar kan. Kemudian bila kita bersekolah, kita pula diajar dengan mata akal. Maknanya kita tengok sesuatu itu dari sudut keuntungan dia, kewangan dia, dari sudut logik dia, dari sudut saintifik dia kan. Jadi begitulah ceritanya kan. So dalam yang hidup kita, kita train dekat sekolah kan, mak bapak kita train kita dengan dua mata, itu mata kasar dan mata akal. Kita train tentang katalah zaman dahulu kala kita nampak air, contohnya tuan-tuan kan, nampak air lah kan. Jadi air sungai ke sebagainya kan. Tapi bila di mata kasar nampak air, tapi daripada mata akal dia, bila saintis buat kajian, dia mendapati dalam air tu terdapat banyak mikroorganisma, terdapat bakteria, terdapat mineral, zat besi dan sebagainya. Dan kemudian bila dia check further, contohnya dia akan nampak pakai mikroskop, contohnya dia akan nampak partikel-partikel air tu berbentuk hexagon. Jadi dia akan nampak air itu kalau bentuk yang pelik-pelik lah. Kadang-kadang kalau kita pernah pergi kat negeri orang putih tu, kita akan nampak salji tu dalam bentuk yang berbeza. Yang peliknya salji tu yang banyak-banyak tu kan, bentuk yang semua hexagon yang berbeza. Cantik-cantik bentuk dia kan. Jadi itulah kalau kita fikir balik, kalau kita tengok daripada sudut mata hati, kita akan nampak kebesaran Allah Ta'ala. Salji yang begitu banyak pun bentuk dia tak sama kan, subhanallah. Jadi kalau kita lihat daripada mata hati tuan-tuan dan puan kan, dua mata tadi, mata kasar dan mata akal ni adalah mata-mata yang dapat dilihat oleh orang-orang dunia. Orang-orang dunia yang melihat katalah
dia punya kereta besar, dia punya rumah besar, dia punya pangkat yang besar. Jadi dirasakan daripada mata akal dia dirasakan umpama macam orang dia akan bangga lah yang orang pandang dia soal-soal. Tapi dia tak tengok daripada sudut mata hati. Orang akhirat lain tuan-tuan puan. Orang akhirat ni dia juga mempunyai mata kasar, dia juga mempunyai mata akal, dan pada masa yang sama dia juga mempunyai mata hati. Tuan-tuan puan, mata hati ni ialah untuk melihat sesuatu dan dihubung kaitkan dengan Allah Taala. Contohnya kan, katalah mata akal melihat pokok sebagai pokok lah, pokok yang ada daun, yang ada buah kan, dan sebagainya. Tapi mata akal pula melihat pokok dengan fotosintesis dia, dengan fraktal dia, dengan merupakan habitat kepada haiwan kan, mengeluarkan buah dan sebagainya. Tapi bagi seorang Islam, orang yang mempunyai mata hati ni, mata hati yang tajam ni, dia akan melihat pokok tu umpama sebagai makhluk Allah Taala. Dia tengok sebagai makhluk Allah Taala. Makhluk Allah Taala yang sifatnya memberi dan menerima. Dia menerima hujan, dia ambil karbon dioksida, dia keluarkan dia keluarkan oksigen, dia keluarkan buah, dia keluarkan kayu-kayan untuk kegunaan manusia. Yang mana fungsi dia untuk memperbaiki hidup manusia, fungsi dia untuk manusia, fungsi dia untuk berkhidmat kepada manusia. Jadi itu tugas pokok, makhluk pokok tu tadi kalau kita tengok balik. Dari mata hatinya kita hubung kaitkan dengan Allah Taala. Itu satu. Katalah kita lihat sesama lah contohnya. Kita diduga dengan dugaan sesama. Jadi kalau mata kasar, nampaklah hidung tu berair kan. Terbatuk, berhingus, bersin dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok dari sudut saintifik, dari sudut mata akal, jadi mata akal kata ia disebabkan oleh kuman, disebabkan kuman yang melebar, disebabkan kuman yang melebar melalui air, melalui udara, sebab kadang kita duduk berdekatan dengan orang yang ada sakit sesama, contohnya kan. Tapi kalau kita tengok dari sudut mata hati contohnya, ia tak lain tak bukan adalah satu makhluk yang digunakan oleh Allah Taala untuk menguji makhluk dia, untuk menguji manusia kan. Maknanya sesama tu datang sebab dia atas, mungkin kita tengok sebagai penebusan dosa, sebagai ingatan kepada Allah Taala, ingatan daripada Allah Taala, sebagai sebenarnya mungkin juga kerana dia nak beritahu yang tubuh badan kita yang kita dah terbiasa kerja, dan mungkin jawapan dia ataupun remedi untuk sesama tu hanya kita perlu rehat, tidur kan, tuan-tuan. Itu je. Jadi sebenarnya kalau kita fikir balik dari sudut yang lain juga sama juga. Katalah kita tengok, saya ambil contoh yang satu lagi kan. Kita ambil contoh kematian. Kalau kematian, kita nampaklah jasad yang terbujur kaku kalau daripada mata kasar dia. Kalau daripada mata akal dia, kita nampaklah yang ia disebabkan oleh fungsi jantung yang terhenti, kena cekik ke, lemas ke kan, macam baru-baru ni kan, tekuk dengan bantal kan, jadi matilah orang tu kan. Tapi kalau di sudut mata hatinya, kita akan nampak yang sebenarnya ianya kerja malaikat maut. Allah Ta'ala suruh malaikat maut mencabut nyawa si Fulan bin Fulan, dan ialah kematian itu wajib bagi semua makhluknya, termasuklah kita kan. Soalannya, adakah kita bersedia dengan kematian itu atau tidak? Itu saja kan. Jadi tentukanlah tuan-tuan dan puan, sebagai seorang Islam kan, kita kenalah tajamkan mata hati kita untuk melihat dan mengambil iktibar tamsilan atas semua kejadian, atas semua peristiwa, atas semua makhluk yang ada di muka bumi ini. InsyaAllah dalam bab yang akan datang saya akan terangkanlah tentang bagaimana nak menajamkan mata hati ni, bagaimana untuk melihat dengan sudut mata hati kan, InsyaAllah kan. So kepada anda di luar sana, semua cerita-cerita saya ni boleh dibaca, sebab saya kebanyakannya saya tulis dalam blog saya www.faizalsyed.net. So insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa kan. Saya harap tuan-tuan dan puan dapatlah menajamkan mata hati dan melihat semua keadaan tu, dan dihubung kaitkan dengan Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala turunkan sesuatu dugaan kepada kita, kenapa sesuatu benda itu terjadi kepada kita, kenapa kita parking senang dapat, kenapa kita jalan lampu hijau selalu kan, dan sebagainya kan. InsyaAllah dengan mata hati yang tajam tu, kita akan dapat mengambil iktibar dan tamsilan dan setiap yang berlaku dalam hidup kita untuk memudahkan kita menjalani hidup ini dengan lebih baik, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.